Guys, baju yang korang tengok depan korang sekarang ni adalah baju kolaborasi antara Kimi Scoverto dengan Prima King. Semua baju ni ready stock tau, dan ada banyak gila design untuk korang pilih. Ada Luffy Nika, Zoro Wano, Sanji Phoenix, Usopp, Chopper, Soul King, Sabo, Monkey D. Garp, Trafalgar D. Waterloo, Kid, Shirohige, Roger, Marco, Kaido, Mihawk, Katakuri, Crocodile, Doflamingo dan banyak lagi. Baju Naruto pun ada guys. Kain 100% cotton, ketebalan 200 GSM, printing direct to fabric DTF dan color tidak mudah luntur guys. Penghantaran dalam masa 24 jam setelah order dan minimum baju sampai dalam 3 hari, maksimum 6 hari. Order 3 dapat percuma kotak, percuma zipper bag, percuma thank you note, percuma button badge, percuma lanyard kunci, percuma random sticker dan percuma stokin. Plus dapat percuma sehelai lagi baju yang diberi secara random. Beli 6 percuma 2, beli 9 percuma 3, beli 12 percuma 4. Harga hanya RM29 sahaja sehelai. Dapatkan segera selagi stok masih ada. Ingat, ini ready stock, bukan pre-order. Setiap teori dan analisa membuat kita terpesona. Kimi Scoverto sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Nami hingga Sanji, setiap kisah penuh inspirasi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dalam video ni kita akan bincangkan soal SBS Question Corner volume ke-110, yang mana dalam Question Corner kali ini Oda telah mendedahkan sebuah informasi yang mungkin akan menjadi satu plot baharu yang hebat dalam siri One Piece ini nantinya, yang akan sedikit sebanyak menyumbang kepada Mugiwara Pirates pada suatu masa nanti. Di dalam Question Corner kali ini didedahkan 10 soalan terlebih dahulu daripada fans kepada Oda, antaranya soal Admiral Ryokugyu dan Fujitora, Vice Admiral yang bertandang di Egghead, Swords dan banyak lagi. Cuma untuk soalan-soalan yang aku boleh anggapkan sebagai kurang penting, aku tidak masukkan di dalam perbahasan kita dalam video kali ini. Okey? Dan kalau korang ingat lagi, dalam chapter 1103 ada seseorang telah memberikan Luffy makanan sehingga Luffy terus kenyang dan bertenaga. Part itulah yang kita akan bincangkan sedikit panjang. So tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Ekuzo Yarodomo. Alright, soalan yang kita akan ambil adalah berkenaan rupa paras Yamato ketika kecil, macam mana rupanya kalau dia berubah ke form hybrid dan full form Devil Fruit Ino Inonomi model Oguchi no Makaminya. Jadi Oda pun telah melukiskan gambaran tersebut untuk Yamato dan ia kelihatan imut sekali. Seterusnya adalah soalan yang berkenaan bangsa dua siku. Apakah fungsi dua siku mereka itu? Jadi Oda menyatakan bahawa siku yang dekat dengan bahu digelarkan sebagai love elbow, sementara siku yang dekat dengan tapak tangan dikenali sebagai friend elbow, yang mana perkara ini menggambarkan emosi kita ketika berjauhan dengan sisi kita yang lain. Seterusnya ada juga soalan berkenaan dengan Jinbe, iaitu bagaimanakah rupanya ketika dia berumur 60 dan 80 tahun nantinya. Oda pun melukiskan gambaran 4 Jinbe, 2 gambaran ketika dia berumur 80. Satu kelihatan sedikit jahat dan satu lagi baik. Seterusnya Oda juga ada menceritakan SWORD member, dan kali ini Oda hanya mendedahkan pangkat mereka dalam Marine, umur mereka dan ketinggian mereka seperti berikut. Dan kalau kita boleh melihat di sini, kita ada X-Drake, Kujaku, Prince Gruz yang berada pada posisi yang sama di dalam Marine, dan kita juga dapat melihat Kobe, Hibari dan Helmeppo. Dan sebenarnya Kujaku dan Gruz adalah junior kepada X-Drake. Baru kita tahu. Sementara Gruz juga, walaupun pada namanya dimulakan dengan Prince, namun dia bukanlah anak raja bagi mana-mana kerajaan, melainkan dia merupakan seorang yang kaya. Yang tu sahaja kita ingatkan dia ada memegang mana-mana jawatan dekat mana-mana negara kan, anak raja mana-mana negara kan. Dan di dalam senarai ini juga masih lagi belum sahih adakah ini adalah keseluruhan untuk organisasi SWORD atau pada masa akan datang akan ada lagi anggota yang lain yang berada dalam unit SWORD ini.
Kerana kita mengetahui telah ada banyak teori-teori yang mengatakan Smoker, Garp, Aokiji dan beberapa lagi Marine yang lain yang berkemungkinan juga berada dalam anggota Marine ini. Dan untuk itu mungkin kita memerlukan sedikit masa lagi untuk Oda mengesahkan hal tersebut. Seterusnya Oda ditanya soal Vice Admiral yang telah berkunjung ke Egghead Island dan Oda mendedahkan satu persatu. Pertama adalah Vice Admiral Pomsky. Dia telah memakan sejenis Devil Fruit Zoan, Rakonome dan menjadi Sea Otter Human. Dia mampu untuk mengeluarkan sebuah serangan dengan Sea Shell. Seterusnya Admiral Doll yang merupakan seorang yang handal dalam martial art dan berjiwa rock and roll. Vice Admiral Tosa, dia mampu untuk menggigit menggunakan tangannya. Yang ni aku rasa tak adalah special sangat, pasal sebelum ni pun kita pernah melihat Arlong pun pernah menggigit dengan tangan dia. Vice Admiral Urban, dia telah memakan Devil Fruit Paramecia yang bernama Sutsu Nomi yang menjadikan dirinya artillery human, yang mana di bahagian kepalanya mampu untuk berubah menjadi cannon. Dan untuk Devil Fruit ini pun pada aku nampak seakan sama dengan Baby 5 dengan Devil Fruit Buki Nomi dia tu kan. Dan gelaran artillery human tu mungkin sedikit sebanyak boleh kita samakan dengan kemampuan Kepon Gang Beji dengan Devil Fruit Shiro Nomi dia tu kan. Sebab Beji juga boleh dikatakan sedikit sebanyak lah artillery human juga, tapi sedikit upgraded version daripada Vice Admiral Urban ni lah. Sebab Beji diberi gelaran sebagai Shiro Ningen ataupun The Castle Human, dan sama juga macam Baby 5 lebih advance daripada Vice Admiral Urban juga sebab dia adalah weapon human yang mana mampu bertukar menjadi senjata. Seterusnya kita ada Vice Admiral Bluegrass yang memakan sejenis Devil Fruit bernama Nori Nomi ataupun Right Fruit, sejenis Devil Fruit Paramecia yang menjadikan Vice Admiral Bluegrass sebagai the piloting human yang mampu untuk mengendalikan benda bernyawa dan benda-benda yang tidak bernyawa sebagai tunggangannya yang terbatas pada hakinya. Kalau dibandingkan dengan usia, Suru boleh dianggap sebagai adik kepada Vice Admiral Bluegrass ni. Vice Admiral Hun yang memakan Devil Fruit Zoan yang bernama Inu Nomi model Hun yang membuatkan Hun mampu bertransformasi menjadi hunting dog, dan dia juga merupakan intake Marine yang sama dengan Smoker. Vice Admiral Red King, dia tidak memiliki apa-apa Devil Fruit. Sungguh pun Vice Admiral ini kelihatan macam sedikit pelik. Mungkin dia berbangsa long neck kot, tapi Oda tak dedahkan pula dalam SBS ni kan. Dia mampu untuk memberikan sebuah tumbukan kanan dengan steam engine. Vice Admiral Guillotine juga tidak mempunyai apa-apa Devil Fruit, namun bilah di kepalanya itu mampu untuk dibaling seperti boomerang. Seterusnya adalah soalan berkenaan latar belakang Isho dan juga Aramaki Ryukugyu sebelum mereka menjadi Admiral. Untuk Ryukugyu, dia berasal dari South Blue dan merupakan seorang police officer dari Taya Kingdom dan telah menyebabkan sebuah insiden besar melibatkan seorang wanita dan telah pun dipenjarakan. Namun reputasinya dalam memiliki kekuatan yang cukup hebat telah sampai ke pendengaran pihak world government. Kemudian dia telah diserap untuk menyertai Marine dan telah mendapat jawatan sebagai Admiral. Manakala untuk Fujitora Isho, dia berasal dari West Blue dan telah menanggung kerugian yang besar disebabkan kekalahannya dalam judi di Twin Snake Island, dan di tempat di mana dia bekerja sebagai bodyguard juga telah dibeli oleh world government dengan jumlah wang yang besar. Isho merupakan bekas ketua militeri di Aoi Kingdom yang dahulunya pernah wujud di Grand Line, namun Aoi Kingdom telah musnah disebabkan oleh peperangan yang berlaku dan dia telah menjadi war criminal, dan akhirnya world government menyedari akan hal tersebut. Dan yang terakhir yang aku nak ajak berbincang dengan korang adalah soalan ini. Di chapter 1103, Luffy sangat-sangat lapar dan tidak boleh bergerak, namun di chapter yang sama juga kita dapat melihat Luffy telah kenyang. Jadi persoalannya, siapakah yang memberikan Luffy makan? Kemudian Oda menjawab, siapa sahaja yang melakukan hal tersebut sudah pasti memiliki kepantasan cahaya. Bahkan Oda sendiri tidak dapat untuk mengkonfirmasikan siapakah yang memberikan Luffy makanan tersebut, kerana di sana ada Sanji, Franky, Kizaru dan Sentomaru. Jadi Oda kurang perasan kerana sudah pasti orang yang melakukan hal tersebut memiliki kepantasan cahaya yang menyebabkan manusia biasa tidak dapat melihat hal tersebut. Jadi di sini terbuktilah bahawa orang yang memberikan Luffy makanan adalah Kizaru, kerana sudah tentu
tentu Kizaru menggunakan kepantasan cahayanya untuk memberikan Luffy makanan tersebut. Jadi persoalannya, mengapa Kizaru memihak kepada Luffy? Namun di Egghead kita dapat melihat Kizaru tetap meneruskan misinya untuk membunuh Vegapunk. Pada aku mungkin Kizaru telah mula menyedari kejahatan World Government sebaik sahaja projek mereka dengan Bartholomew Kuma sebelum ini, yang mana kita boleh melihat kemesraan mereka selama tempoh 6 bulan tersebut. Ditambah lagi dengan apa yang Bonnie dedahkan bahawa Suttonlah penyebab Genie, iaitu mak kepada Bonnie, mati, dan Kuma pula kena menanggung derita tersebut, membuatkan Kizaru lebih teguh dengan pendiriannya. Jadi aku rasa pada masa akan datang mungkin Kizaru juga akan mengikut jejak langkah Aokiji, iaitu keluar daripada Marine dan mengikut Bonnie dan Kuma. Mungkin kali ini giliran Kizaru pula yang akan berbakti kepada keluarga tersakiti Bonnie ini. Dan kita sendiri dapat melihat bagaimana amarah Kizaru di penghujung Egghead Arc ini, sehingga dia telah memarahi Akainu begitu dahsyat sehingga membuatkan Akainu si kepala angin itu sendiri terpaksa tone down, meletakkan egonya ke tepi dan telah memohon maaf kepada Kizaru. Jadi di sini kita sudah pun dapat melihat keberantakan antara mereka, ditambah lagi dengan keadaan Fujitora yang sebelum ini tidak begitu ingin untuk tunduk dan patuh di bawah arahan Akainu. Jadi aku merasakan pada masa akan datang pasti Fujitora juga akan angkat kaki dari organisasi Marine ini. Ditambah lagi kita telah pun mengetahui dari mana asal usul Fujitora ini dan bagaimana dia awal-awal bergabung dengan organisasi Marine ini. So guys, apa pendapat korang berkenaan SBS kali ini? Apa yang menarik minat korang dari sesi soal jawab kali ini? Please leave your thought regarding this info, dan jumpa lagi dalam next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimisko Verto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.